Assalamualaikum. Selamat kembali lagi ke channel Meremang. Anda sedang bersama Ati. Apa khabar semua? Ati doakan semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Kali ini Ati akan menceritakan kisah-kisah seram dari beberapa blog. Sebelum itu, marilah kita sama-sama membaca doa. Semoga kita dilindungi dari segala gangguan ataupun kejahatan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Baiklah, kisah yang pertama datang dari Indonesia. Selamat malam, saya Radit dari Batam, Indonesia. Saya ada kisah tentang semasa saya berada di sebuah pulau yang terletak di Capri. Saya tak ingin beritahu nama pulau tersebut, takut nanti ada orang yang tinggal di sana dapat mendengar. Ketika itu saya ditugaskan bersama ayah saya bekerja di sebuah kapal. Dan jika saya naik ke kapal itu untuk bekerja, pasti kami akan menginap di pulau yang saya sebutkan tadi. Jadi saat saya pergi ke pulau tersebut, saya akan menginap untuk sehari kerana esoknya saya akan naik kapal semula dari pulau itu. Apabila saya sampai sekitar waktu petang, tidak berlaku apa-apa. Namun apabila tibanya waktu malam, perkara aneh mula terjadi kepada saya. Ketika itu jam 12 malam. Bekalan elektrik terpadam secara tiba-tiba. Mungkin diberhentikan atau bekalan minyaknya sudah habis. Waktu jam 12 malam itulah saya terasa lapar. Kawan-kawan saya yang lain sudah pun tidur. Jadi saya pergilah ke dapur untuk makan dalam keadaan yang gelap yang dibekali lampu dari telefon bimbit saya. Lauk di dapur tinggal seketul ayam sahaja, jadi saya makan apa yang ada. Memang perasaan takut tidak ada ketika itu. Selepas saya makan, saya letakkan sisa tulang ayam di tepi pintu dapur, kononnya untuk memberi makan kepada kucing yang berada di dalam rumah tersebut, dan saya terus masuk ke dalam bilik untuk tidur. Apabila saya baru hendak tidur, mulalah perkara aneh berlaku. Saya terdengar seperti ada orang berjalan di dalam rumah tersebut. Rumah di pulau ini sejenis rumah panggung di tepi laut. Saya pun ketika itu cuba untuk melihat dengan penuh rasa penasaran. Ketika saya jalan perlahan-lahan, saya terdengar suara seperti patahan ranting. Jadi saya intiplah dari pintu bilik saya. Saya tersentak kerana saya terlihat di tepi pintu dapur di mana saya meletakkan sisa tulang ayam tadi, ada sosok putih sedang menjongkok dan sedang melahap tulang ayam tersebut. Saya melihat sosok itu seperti seorang wanita yang berambut panjang. Saya langsung tutup pintu bilik itu dan berlari ke tengah-tengah bilik saya di mana kawan-kawan saya sedang tidur ketika itu. Saya tidak berani untuk membuka mata sepanjang malam. Keesokan harinya saya demam dan saya tidak pergi kerja kerana saya takut kejadian itu akan berlaku lagi. Begitulah pengalaman dari Radit dari Batam, Indonesia. Kita beralih kepada kisah seram yang seterusnya. Assalamualaikum. Nama saya Puan Habibah. Saya ingin menceritakan kisah benar yang dialami oleh saya semasa saya berumur 9 tahun, iaitu pada tahun 1972. Pada saat itu, saya tinggal di kampung Parit Syafi, Parit Jawa, Muar Johor Bahru bersama arwah ibu dan ayah saya. Sekitar jam 6.45 petang menghampiri waktu maghrib, saya terdengar bunyi seperti gigi bergesel di luar rumah dengan sangat kuat.
Saya bertanya kepada arwah ayah saya, "Pak, bunyi apa tu, Pak?" Arwah ayah menjawab, "Entahlah, tutup tingkap tu cepat, dah nak maghrib ni." Saya pun menghampiri tingkap tersebut. Sebelum saya menutup tingkap di rumah saya sempat melihat ada sesuatu seperti kelipat putih yang berada di hadapan rumah saya. Tiba-tiba tingkap tersebut tertutup dengan sendirinya dengan sangat kuat. Sudah tentu ketika itu saya terkejut dan terperanjat kerana tidak menjangkakan perkara itu akan berlaku. Berderau darah saya apabila saya cuba menjenguk di celah-celah rumah papan yang saya diami ketika itu. Saya melihat ada sosok pocong sedang terapung dan ia terus menghilang sambil mengeluarkan bunyi seperti gigi yang bergesel di hadapan rumah kami. Pada mulanya saya fikir saya seorang saja yang ternampak sosok pocong tersebut. Rupa-rupanya jiran saya juga ternampak dan melarikan diri ke rumah jiran sebelah sambil meminta tolong. Pada keesokan harinya, arwah ayah saya memberitahu bahawa pocong tersebut berlegar-legar pada waktu senja, mungkin kerana ada seseorang yang meninggal di kampung kami dan kemudian ikatan di kepalanya tidak dibuka. Pada malam itu jugalah tukang penggali kubur menggali semula kubur tersebut untuk membuka ikatan di kepalanya. Itulah cerita saya. Maaf sekiranya tidak seram, tapi inilah pengalaman saya yang saya masih ingat hingga ke hari ini. Sekian, terima kasih. Begitulah dua kisah yang sempat Aki bacakan pada episod kali ini. Diharap anda semua terhibur. Sehingga berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.